Assalamualaikum, kopi Ranggayan Jomoyu Natanando Adonuma saya Hikmajini. Kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 tiba di Malaysia. Sejumlah 312,390 dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang tiba di Malaysia pagi tadi akan dihantar ke 16 pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata sejumlah vaksin juga dijangka tiba di Johor dari Singapura pada jam 2 petang tadi menggunakan jalan darat, sementara di Pulau Pinang dihantar melalui pesawat dan tiba pada jam 6 petang. Bagi Sabah dan Sarawak, tarikh penghantarannya akan ditentukan dalam masa terdekat. Ini merupakan satu hari yang bersejarah mana vaksin sudah pun sampai dan kita bolehlah buat persediaan awal untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya ingin juga mengumumkan di sini bahawa vaksin-vaksin yang telah pun sampai hari ini akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Dan vaksin juga telah dihantar melalui kenderaan darat daripada Singapura ke Johor. Dan vaksin akan tiba di Johor Bahru pada pukul 2 petang. Vaksin juga akan dihantar ke Pulau Pinang melalui pesawat dan vaksin ke Pulau Pinang akan tiba pada jam 6 petang. Ya, 2 petang di Johor, 6 petang di Pulau Pinang. Dan semua vaksin ini akan dihantar kepada 16 pusat simpanan vaksin seperti mana yang saya umumkan tadi. Khairi berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Pesawat Malaysia Airlines MH604 dihiasi jalur gemilang yang membawa kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 Malaysia selamat mendarat di KLIA jam 10 pagi tadi. Vaksin Pfizer-BioNTech itu diterbangkan menggunakan pesawat Airbus 330-300 dikendalikan MAB Cargo Sendirian Berhad, Mas Cargo dari kilang Pfizer di Belgium dengan penerbangan membawa vaksin itu berlepas dari Perth dan transit di lapangan terbang Leipzig-Halle, Jerman. Ketibaan pesawat yang membawa 312,390 dos vaksin itu disambut Khairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah. Khairi berkata sehingga kini sebanyak 54 lokasi dijadikan pusat simpanan vaksin Kementerian Kesihatan termasuk 4 di Johor, 6 di Selangor, masing-masing 2 di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur serta 1 di Putrajaya. Jumlah keseluruhan 54 lokasi itu termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Pusat simpanan ini akan mengagihkan vaksin ke Pusat Pemberian Vaksin PPV. Semua aspek dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah diambil kira, termasuk pengurusan bagi menangani kesan sampingan vaksin melalui pembayaran ex gratia. Yang ada kesan sampingan yang serius, Jemaah Menteri telah putuskan dalam mesyuarat khas pada minggu lepas bahawa kita akan wujudkan satu skim untuk kesan sampingan yang serius dan kita akan umumkan dalam masa yang terdekat skim tersebut. Skim ini adalah untuk memberi perlindungan dan juga pembayaran ex gratia kepada sesiapa yang ada kesan sampingan yang serius yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pemberian vaksin. Khairi berkata kerajaan kekal dengan polisi 2 dos untuk vaksin Pfizer-BioNTech. Perkembangan baru
yang kita baca baru-baru ini yang keluar daripada sebuah negara yang telah melaksanakan program vaksinasi mereka dengan agak cepat ataupun kadar yang cepat, nyatakan bahawa vaksin Pfizer satu dos sahaja memberi keberkesanan tahap 85%. Namun demikian, kita masih lagi belum buat kajian data tersebut dan kita masih lagi kekal, jawatankuasa di bawah Dr. Adham dan saya masih lagi kekal dengan polisi iaitu 2 dos untuk Pfizer dan interval antara 2 dos itu adalah 21 hari seperti mana yang disarankan oleh pihak Pfizer sendiri. Bekalan vaksin Sinovac pula dijangka tiba pada 27 Februari. Yang kita dapat maklum bahawa pada 27 hari bulan Februari ini bahawa Sinovac yang bekerjasama dengan syarikat Pharmaniaga telah pun confirm untuk sampai. Tetapi Pharmaniaga dia akan melalui proses iaitu fill and finish. Maksudnya mereka akan membuat vaksin secara fill and finish dan kita akan distribute kepada tempat-tempat untuk kita vaksinate. Dan setakat ini portfolio yang kita yakin boleh kita dapat selain daripada Pfizer BioNTech ialah AstraZeneca yang juga akan sampai sebelum fasa kedua bermula ya. Sementara itu, rakyat Sabah diingatkan agar tidak takut menerima suntikan vaksin COVID-19 yang akan dijalankan secara berfasa mulai bulan ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kejaraya Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata, meskipun terdapat banyak keraguan yang disuarakan masyarakat, vaksin itu ternyata berkesan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Katanya beberapa negara luar yang terlebih dahulu menjalankan program seumpama itu kini mampu menurunkan kadar kes di negara berkenaan. Untuk tujuan vaksinasi di negara ini, saringan kesihatan juga akan dilakukan untuk memastikan tiada kesan sampingan yang serius ke atas penerima vaksin. Bung Mokhtar berkata demikian selepas membuat kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu siang tadi. Bung turut menjelaskan tujuan kunjungan itu adalah untuk memaklumkan Tun Juhar mengenai perkembangan semasa pembangunan jalan raya dan perhubungan negeri, serta sambutan ulang tahun UMNO di Sabah ke-30 yang jatuh pada hari ini. Jangan politikkan pemberian tanah kepada agensi persekutuan. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tawau, Datuk Nizam Datuk Abu Bakar Titingan menjawab tomahan Ketua Wira Warisan yang juga Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Aziz Jaman, berkaitan pemberian lebih 2,000 hektar tanah kerajaan negeri kepada agensi persekutuan di Sabah. Nizam yang juga pembantu Menteri Kewangan berkata, Aziz secara sengaja cuba mempolitikkan isu itu untuk mengelirukan rakyat. Tegasnya, Aziz sepatutnya maklum bahawa sebahagian besar geran tanah yang diberikan kepada agensi persekutuan pada 18 Februari lalu sebenarnya sudah dibangunkan dengan pelbagai kemudahan asas seperti sekolah, hospital, klinik dan balai polis. Namun sebaliknya, fakta itu cuba diputar belitkan. Mengenai kenyataan Aziz yang mengatakan kerajaan warisan yang menyerahkan geran tanah adat kepada penduduk kampung sebanyak 10,000 ekar sejak tahun 2019-2020. Nizam berkata, ia umpama lembu punya susu, sapi dapat nama. Faktanya, tanah-tanah itu diukur dan sudah diberi kelulusan oleh Kerajaan Barisan Nasional BN sebelum ini dan Aziz tahu proses itu mengambil masa panjang. Sehubungan itu, geran berkenaan hanya boleh dikeluarkan sekitar tahun 2019-2020. Merujuk kepada program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah Pantas yang dilaksanakan pada tahun 2011, Nizam berkata program itu telah berjaya mengukur tanah NCR. Ia untuk memastikan hak orang asal untuk memiliki tanah dilindungi. Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 20 juta ringgit kepada kerajaan GRS tahun ini untuk memastikan lebih banyak tanah adat dapat diukur sekaligus hak milik tanah dapat diberikan kepada sebilangan besar penduduk luar bandar. Tahun lalu peruntukannya hanya 7,5 juta ringgit.
Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah sedang menjalankan ujian penyakit ASF di Pitas. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah mengaitkan kematian babi di Pitas dengan kemungkinan penyakit demam babi Afrika atau African Swine Flu ASF. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata bagaimanapun ujian lanjut masih dijalankan bagi mengesahkan penyakit itu. Katanya, ujian awal menunjukkan 8 daripada 13 sampel yang diambil daripada babi peliharaan di Pitas menunjukkan tanda positif ASF. Dalam satu kenyataan semalam, Jeffrey berkata ketika ini Jabatan Perkhidmatan Veteriner di Putrajaya sedang menjalankan ujian pengesahan untuk penyakit ASF melalui ujian DNA. Keputusan dijangka diketahui dalam masa 1 atau 2 hari. Jeffrey berkata, pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah sudah berada di lapangan sejak 2 minggu lalu dalam usaha mengawal penularan penyakit berkenaan. Penyakit ASF merebak ke Asia sejak ia dikesan di China pada 2018 dengan 100 juta babi mati dan dikorbankan bagi mengawal penularan penyakit itu. ASF bukan hanya membawa risiko kematian kepada babi tetapi juga mendatangkan bahaya kepada manusia. Beliau berkata, pengesanan penyakit ini hanya ditemui dalam kalangan babi peliharaan di Pitas dan bukan dalam kalangan babi hutan yang ditemui mati sejak Disember tahun lalu. Semua daging babi yang dijual di pasaran disembelih di premis yang diluluskan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah dan diperiksa sebelum dipasarkan. Jabatan itu juga sedang menjalankan ujian dari masa ke semasa bagi mengawal kualiti dan pemantauan penyakit. Pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia dan sijil vokasional Malaysia bermula esok. Seramai 37,155 calon di Sabah akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil vokasional Malaysia SVM bermula esok. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin berkata, daripada jumlah itu seramai 36,432 orang adalah calon SPM dan 738 orang lagi adalah calon SVM. Peperiksaan di Sabah melibatkan 314 pusat peperiksaan SPM dan 7 pusat peperiksaan SVM. Seramai 5,393 orang petugas akan mengendalikan peperiksaan. Sementara itu, peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM pula akan bermula pada 16 hingga 22 Mac bagi semester 1. Manakala bagi semester 2 pula bermula dari 5 hingga 12 April. Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM pula akan bermula 29 Mac hingga 27 April. Manakala ujian pencapaian bahasa antarabangsa pula akan bermula pada 23 Februari. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah mencatatkan kes harian COVID-19 terendah sejak gelombang ketiga pandemik COVID-19 di negara ini dengan 85 kes dilaporkan hari ini berbanding 109 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 52,064 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 45 daripada 85 kes COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini adalah daripada saringan kontak rapat, manakala 15 kes daripada kluster-kluster sedia ada. 12 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif baru hari ini. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melaksanakan penerbangan logistik communication dengan membuat penghantaran 37 kotak makanan dan keperluan asas ke Sabah. Penerbangan melibatkan sebuah pesawat angkut jenis Airbus A400M dengan membawa barang-barang sumbangan kebajikan daripada pertubuhan bukan kerajaan dan yayasan ikhlas. TUDM dalam satu kenyataan berkata barangan sumbangan kebajikan tersebut akan diagikan kepada golongan yang memerlukan di sekitar Sabah yang terkesan akibat kemiskinan dan pandemik COVID-19.
Penerbangan itu berlepas dari Pangkalan Udara Subang ke Tawau kira-kira 7 pagi. Pesawat dikendalikan oleh Mejar Khairul Ikmal selaku juruterbang dan Kapten Muhammad Izzuan selaku pembantu juruterbang bersama 2 anak kapal. Barangan yang dibawa adalah beras, bihun, minyak masak, tepung gandum, gula, biskut dan makanan dalam tin dengan anggaran berat keseluruhan 665 kilogram. Palat-palat kopi nama toko kaku.